Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, bab ini merangkumi basically audit tunai dan pelaburan lah. So, ini adalah akaun terakhir yang kita akan kaji dalam teks ini. Sebabnya, setiap proses perniagaan yang lain ni, dia berinteraksi dengan wang tunai. So, oleh sebab itu, bukti yang dikumpulkan semasa audit proses perniagaan lain, before this, akan mempengaruhi jenis dan jumlah bukti yang kita perlukan untuk mengaudit tunai. So, let's go. So, basically pengurusan tunai dan pelaburan yang cekap adalah sangat penting untuk setiap entiti dan mereka mempunyai objektif yang sangat penting iaitu memastikan tunai cukup untuk memenuhi keperluan entiti. Oleh sebab itu, mereka memerlukan anggaran ataupun ramalan aliran tunai yang baik. Sebab apa? Sebab apabila berlakunya lebihan tunai, mereka boleh buat investment. Tapi at time bila dia kekurangan tunai, diorang boleh predict untuk meminjam pada kadar yang sesuai apabila tunai itu diperlukan. So, sifat mudah cair tunai ini sendiri, dia mewakili bahagian audit yang kritikal. Untuk fasa utama audit ni, kita secara rajahnya, kita berada di kawasan biru di mana kita ada langkah yang kelima. So, before this kita dah belajar tentang penerimaan atau kita nak sambung balik dengan klien yang lama. Lepas tu kita buat aktiviti ikatan awal dan seterusnya kita merancang audit dan langkah keempat kita buat pertimbangan internal control dan sekarang kita berada di audit proses perniagaan dan akaun yang berkaitan which is kita buat bahagian tunai dan pelaburan. Selepas daripada ini kita akan selesaikan audit dan kita akan nilai hasil dan keluarkan laporan audit. Yang kedua bahagian terakhir ni akan diterangkan oleh sahabat yang lain lah. Audit dan tunai. So, tunai yang selalu kita rekod dekat financial statement tu ialah tunai di tangan, sama tunai di tangan, tunai dalam bank simpanan, sedia deposit dan lain-lain. So, biasanya entity tu dia akan rekodkan tunai ni, dia akan combine dengan setara tunai. So, apa itu setara tunai? Menurut MFRS 7 Statement of Cash Flow, paragraf 6. Didefinisikan setara tunai ni sebagai pelaburan yang jangka pendek dan sangat cair. Disebabkan dia sangat cair lah, ia mudah ditukar kepada jumlah tunai yang kita tahu atau yang mengalami risiko perubahan nilai yang tak signifikan. Dari segi perkataan tak signifikan tu maksudnya jika hari ini sedia deposit itu bernilai 1,000, minggu depan dia tak akan jadi 1,100 dan dia juga tidak akan menjadi 900. Contoh instrumen kewangan termasuklah sekuriti kerajaan yang boleh pasar dan dana pasaran wang. Proses perniagaan atas tunai. So, kita ada bahagian ahli masuk tunai dan ahli keluar tunai. Kita bayangkan akaun tunai T itu. Sebelah sini ahli masuk tunai adalah debit dan sebelah sini ahli keluar tunai adalah bahagian kredit. So, untuk ahli masuk tunai bahagian hasil ini adalah depend atas entiti tersebut apa dia punya main activity. Kita ada jualan BBE dan kita juga ada terbitan hutang jangka panjang atau modal equity. On credit side kita ada belian dan kita ada daripada human resource iaitu penggajian dan kita juga ada hutang jangka panjang dan equity pemegang saham. Dalam belian kita ada ahli keluar tunai yang main adalah pembelian inventory dan pembelian PBE. So, oleh kerana hubungan tunai dan pendapatan dan proses pembelian yang erat, isu-isu yang berkaitan dengan risiko dan kawalan tunai yang wujud masing-masing kita bincangkan dalam bab 9 dan 10, khususnya mengenai risiko kawalan. Jadual 9-7 merangkumi pernyataan kemungkinan salah nyataan, aktiviti kawalan dan ujian kawalan bagi transaksi pengeluaran tunai dalam jadual 10-7. Ini kita rujuk dekat buku biru tu. So, oleh itu kami ataupun saya tidak akan mengulangi perbincangan mengenai risiko yang wujud atau kawalan untuk penerimaan tunai dan transaksi pengeluaran dalam bab ini. So, yang paling penting lah yang kat sini, walau bagaimanapun penilaian juru audit mengenai risiko yang wujud dan risiko kawalan untuk transaksi yang diproses melalui proses pendapatan dan pembelian ini dia mempengaruhi sifat dan tahap pengujian untuk bagi tunai berakhir.
Dan note juga di sini bahawa sekiranya penilaian risiko kawalan ni dia berada di bawah maksimum untuk kedua-dua penerimaan tunai dan pengeluaran tunai. Juru audit ni dia dapat mengurangkan sejauh mana bukti penting yang dikumpulkan untuk baki tunai. Jenis akaun bank. So kita ada 3 jenis akaun bank. Yang pertama ialah akaun tunai am. So akaun tunai am ni lah akaun tunai utama bagi kebanyakan entiti. Dan sumber utama penerimaan tunai untuk akaun ni memang adalah proses pendapatan, dan sumber utama pembayaran tunai adalah proses pembelian dan proses pengurusan sumber manusia tadi, iaitu penggajian. So akaun tunai ini pun boleh digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran dari akaun bank lain yang dikendalikan oleh entiti tersebut. So bagi entiti kecil, inilah satu-satunya akaun tunai yang dikekalkan. Dan yang kedua adalah akaun tunai Impress. Akaun ini mengandungi sejumlah wang yang kita tetapkan untuk digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya tujuan pembayaran gaji. So dalam kes pembayaran gaji ni, akaun bank berasingan dibentuk untuk pengeluaran gaji. So prosedur dia, sebelum kita nak bayar gaji kepada pekerja melalui deposit langsung atau cek, so dana yang mencukupi untuk menampung gaji ni dipindahkan dari akaun tunai am yang tadi tu ke akaun pembayaran gaji, iaitu akaun tunai impresif yang kita wujudkan untuk pembayaran gaji tadi. So oleh itu, akaun penggajian berfungsi sebagai penjelasan akaun pembayaran gaji, dan dia memudahkan pengeluaran wang tunai sekaligus membantu dari segi mengekalkan kawalan tunai yang mencukupi lah. So kita boleh lihat secara teliti setiap akaun tunai impresi yang diwujudkan untuk pembayaran gaji, untuk pembayaran dividen, kita boleh nampak kat situ kenapa dia keluar dan kenapa dia masuk. Lebih senang lah sebab dia macam petty cash. Dan kita juga ada akaun cawangan lah. Akaun cawangan ni adalah syarikat yang mengendalikan cawangan di beberapa lokasi, boleh mengekalkan akaun berasingan di bank tempatan. So ini membolehkan setiap cawangan membayar perbelanjaan tempatan dan sekaligus menjaga hubungan perbankan dengan masyarakat setempat. So akaun tunai perbankan ni dapat dikendalikan dengan beberapa cara. Dalam beberapa kes, akaun cawangan ni dia tak lebih daripada akaun impress. Sama je lah. Cawangan menyerahkan laporan tunai berkala ke ibu pejabat, dan akaun cawangan menerima pemindahan dari akaun tunai am. So dia kena keluarkan report dulu, baru dia dapat dana daripada akaun tunai am tu. So dalam kes lain, akaun cawangan ni dia berfungsi sebagai akaun tunai umum, dan dengan mencatatkan kedua-dua penerimaan tunai dan pengeluaran tunai. So untuk kawalan yang betul, cawangan ni dia perlu diminta dahulu untuk menyampaikan laporan tunai berkala ke ibu pejabat, dan pengurusan entiti tu dia harus pantau permintaan tunai dan baki akaun cawangan dengan teliti. So prosedur ni perlu dilakukan lah untuk mengurangkan berlakunya fraud, berlakunya misstatement yang dilakukan oleh cawangan-cawangan tersebut. Jadi seterusnya saya akan menerangkan tentang risiko kawalan tunai. Jadi risiko kawalan tunai ini merupakan operasi kawalan tunai yang berkesan memberi bukti kepada kelengkapan ataupun sesuatu completeness itu dipenuhi. Risiko kawalan tunai ini, kawalan utamanya ialah penyelesaian rekonsiliasi bank oleh kaki tangan pelanggan yang bebas dari pengendalian sesuatu penerimaan ataupun pengeluaran tunai bagi sesuatu entiti, ataupun lebih dikenali sebagai juru audit. Kerana juru audit ni merupakan pihak yang bebas. Jadi, rekonsiliasi bank ni merupakan penyata yang memastikan bahawa buku entiti menunjukkan keseimbangan yang sama dengan bank. Pengendalian dapat ditingkatkan lebih jauh sekiranya pihak bebas seperti juru audit yang mengendalikan ataupun yang mengkaji rekonsiliasi bank tersebut. Sekiranya entiti mempunyai prosedur rekonsiliasi bank yang baik, juru audit boleh memilih untuk menguji prosedur rekonsiliasi entiti sebagai sebahagian daripada kawalan pengujian. Secara tidak langsung, juru audit tidak perlu untuk menguji baki tunai akhir. Jadi di dalam risiko kawalan tunai terdapatnya prosedur analisis substantif tunai. Jadi kenapa kita perlu membuat pengujian terhadap
tunai tersebut. Ini kerana wang tunai tidak mempunyai hubungan yang dapat diramalkan dengan akaun penyata kewangan lain. Akibatnya, juruaudit perlu menggunakan prosedur analisis substantif tunai untuk membuat perbandingan dengan baki tunai tahun sebelumnya dan jumlah yang dianggarkan. Jadi kebolehlassanaan prosedur analisis substantif tunai ni terdapat dua, iaitu ujian substantif urus niaga ataupun ujian substantif transaksi, dan yang kedua ialah ujian rekonsiliasi bank. Jadi kita akan pergi satu persatu. Yang pertamanya ialah ujian substantif transaksi ataupun ujian substantif urus niaga seperti tadi. Jadi ujian substantif transaksi ini merupakan ujian yang melibatkan tentang penerimaan tunai dan pengeluaran tunai. Dengan menguji penerimaan dan pengeluaran tunai, juruaudit memperolehi bukti penting mengenai penyataan yang berkaitan dengan akaun tunai. Kebiasaannya, ujian substantif urus niaga ataupun ujian substantif transaksi ini untuk penerimaan tunai dan pengeluaran tunai akan dilakukan bersama dengan ujian kawalan untuk proses pendapatan dan pembelian. Jadi sebagai contohnya, apabila juruaudit menguji substantif transaksi, sampel entry penerimaan dan pembayaran tunai dapat ditelusuri ataupun dapat dikesan melalui jurnal penerimaan tunai dan jurnal pengeluaran tunai. Dalam pengujian ini, terdapat beberapa dokumen penting yang perlu dikesan oleh juruaudit. Untuk mengaudit akaun tunai ini, juruaudit harus mendapatkan dokumen berikut. Pertamanya, salinan rekonsiliasi bank. Kedua, pengesahan maklumat baki akaun dengan institusi kewangan. Dan yang ketiga ialah penyata bank cut-off. Jadi kita akan pergi satu persatu pada slide yang seterusnya. Jadi dokumen yang diperlukan untuk ujian substantif transaksi ini, yang pertamanya ialah salinan rekonsiliasi bank ataupun kertas kerja rekonsiliasi bank. Dalam kertas kerja rekonsiliasi bank ni terdapat beberapa item, iaitu dalam rekonsiliasi bank ni terdapat beberapa item. Yang pertamanya ialah item yang disimpan di dalam akaun bank tetapi tidak direkodkan dalam buku entiti. Yang kedua, item yang direkodkan dalam buku entiti tetapi tidak disimpan dalam akaun bank. Yang ketiga, item yang dikeluarkan dari akaun bank tetapi tidak direkodkan dalam buku entiti. Dan yang terakhir, item yang direkodkan dalam buku entiti tetapi tidak dikeluarkan dari akaun bank. Jadi contohnya ialah deposit dalam perjalanan, cek tertunggak dan penyelesaian yang lain seperti caj perkhidmatan bank, cek yang dikembalikan kerana pelanggan tidak mempunyai wang tunai yang cukup untuk dijelaskan. Jadi itu merupakan contoh-contoh item-item dari dalam rekonsiliasi bank ini. Jadi contohnya seperti caj perkhidmatan bank. Caj perkhidmatan bank ni telah direkodkan di dalam akaun bank tetapi tidak direkodkan di dalam buku entiti kerana pihak bank yang menetapkan caj tersebut. Jadi pihak entiti tidak tahu tentang caj tersebut. Jadi ia perlu dimasukkan di dalam rekonsiliasi bank. Dokumen yang seterusnya dalam ujian substantif transaksi ialah pengesahan bank. Jadi juruaudit secara amnya mengesahkan maklumat baki akaun dengan bank ataupun institusi kewangan yang menyimpan akaun untuk entiti tersebut, sesuatu entiti itu. Jadi permintaan untuk pengesahan bank itu harus dihantar dan diterima di bawah kawalan juruaudit itu sendiri. Bagi untuk pengesahan bank secara mail, juruaudit akan bekerjasama dengan pihak ketiga yang boleh menyediakan perkhidmatan pengesahan secara elektronik. Ini adalah untuk mengelakkan risiko penipuan ataupun ketidakcekapan. Jadi sebagai contohnya, terdapat penipuan Parmalat yang terkenal dan besar menunjukkan pentingnya juruaudit untuk mengawal proses pengesahan dengan betul dan menerapkan skeptisisme profesional yang sihat ketika menilai bukti audit. Jadi dalam penipuan Parmalat ni, syarikat Parmalat ni melakukan pemalsuan tanda tangan. Tanda tangan palsu pekerja bank sebenar digunakan oleh syarikat Parmalat untuk mengesahkan hampir 5 bilion US dollar dalam penipuan pengesahan. Jadi juruaudit pada masa itu tidak mempunyai sumber untuk mengesan ataupun mengesahkan tanda tangan individu yang mengesahkan permintaan tersebut.
Jadi maksud ni dalam contoh ini menunjukkan betapa pentingnya pengesahan bank yang perlu ditelusuri oleh juraaudit, sehingga perlu mengesan individu yang mengesahkan sesuatu penyata itu. Dokumen seterusnya ialah penyata bank cut-off. Juraaudit memperolehi penyata bank cut-off untuk menguji item penyesuaian yang termasuk di dalam rekonstruksi bank. Jadi penyata bank cut-off biasanya merangkumi tempoh 7 hingga 10 hari selepas tarikh akaun bank diselaraskan. Maksudnya selepas akaun bank diselaraskan, terdapat beberapa transaksi yang berlaku. Jadi segala transaksi itu dimasukkan di dalam penyata bank cut-off. Sebarang item penyesuaian harus diselari dengan akaun bank entiti dalam tempoh 7 hingga 10 hari tersebut. Juraaudit boleh memperolehi penyata bank cut-off ini dengan meminta entiti memberitahu pihak bank menghantar penyata tersebut kepada juraaudit, termasuklah cek yang dibatalkan ataupun digantikan pada tempoh 7 hingga 10 hari tersebut. Baik, tamat untuk ujian substantif transaksi. Sekarang saya akan terangkan tentang ujian rekonstruksi bank. Jadi di dalam ujian rekonstruksi bank ni terdapat beberapa prosedur yang biasanya dibuat oleh juraaudit. Yang pertamanya ialah menentukan ketetapan matematik kertas kerja rekonstruksi bank dan setuju baki par buku ke nilai ke jurnal umum. Jadi maksudnya juraaudit akan menetapkan kaedah yang digunakan untuk menguji rekonstruksi bank ini. Yang kedua, mengesahkan baki bank pada rekonstruksi bank dengan baki yang ditunjukkan pada pengesahan bank. Jadi seperti yang kita tahu, pengesahan bank ni dikeluarkan oleh pihak bank sendiri ataupun disahkan oleh institusi kewangan. Jadi pihak juraaudit perlu mengesahkan segala nilai yang di dalam rekonstruksi bank itu perlu dirujuk pada pengesahan bank yang dikeluarkan sebentar tadi. Yang ketiga, mengenal pasti deposit in transit ataupun dalam bahasa Melayunya mungkin deposit dalam perjalanan di rekonstruksi bank ke penyata bank cut-off. Jadi sebarang deposit in transit ini perlu direkodkan sebagai deposit pada tempoh akhir tersebut. Jadi juraaudit perlu mengenal pasti sesebuah deposit yang terdapat di dalam rekonstruksi bank. Yang keempat, bandingkan cek tertunggak untuk rekonstruksi bank dengan cek yang dibatalkan yang terkandung di dalam penyata bank cut-off. Jadi segala cek-cek yang terdapat di dalam rekonstruksi bank perlu dinilai oleh juraaudit melalui rujukan pada penyata bank cut-off. Yang kelima, sahkan apa-apa sahaja charge yang termasuk dalam penyata bank. Dalam beberapa kes, charge ini dapat mengakibatkan penyesuaian pada buku entiti. Contohnya seperti charge perkhidmatan bank ataupun charge bagi buku cek. Jadi semua charge-charge ini terdapat di dalam penyata bank tetapi tidak terdapat dalam buku entiti. Jadi perkara tersebut perlu ditelusuri oleh juraaudit di dalam rekonstruksi bank. Dan yang terakhir ialah mengesan baki buku yang disesuaikan dengan jadual penunjuk akaun tunai. Jadi juraaudit perlu mengesan ataupun mengesahkan baki buku yang direkod oleh entiti. Dalam juraaudit membuat prosedur analisis substantif tunai ini, terdapat juga beberapa fraud ataupun penipuan yang dilakukan oleh pekerja dalam sebuah entiti. Jadi kebiasaannya terdapat beberapa prosedur yang selalunya digunakan oleh juraaudit dalam mengesan aktiviti penipuan bagi akaun tunai. Jadi yang pertamanya ialah prosedur rekonstruksi bank yang dilanjutkan ataupun extend. Yang kedua, bukti wang tunai. Dan yang ketiga ialah ujian untuk kiting. Jadi kita akan pergi satu persatu, bermula dengan prosedur rekonstruksi bank yang diperluaskan ataupun dilanjutkan atau dalam bahasa Inggerisnya extend. Jadi pendekatan khas untuk mencari kemungkinan penipuan adalah dengan memperluaskan prosedur rekonstruksi bank untuk memeriksa pelepasan item-item rekonstruksi yang disertakan dalam rekonstruksi bulan-bulan sebelumnya dan item-item penyesuaian yang termasuk di dalam rekonstruksi bank pada waktu ianya diaudit. Jadi contohnya, jika juraaudit mengesyaki berlakunya penipuan untuk deposit in transit pada bulan November, jadi juraaudit akan merujuk deposit
ke Jurnal Penerimaan Tunai November untuk mengesahkan bahawa simpanan tersebut direkodkan. Daripada itu, ia akan menunjukkan ke dalam penyata bank Disember untuk mengesahkan bahawa simpanan tersebut disimpan di dalam bank. Jadi maksudnya prosedur rekonstruksi bank yang diperluaskan ini memberi gambaran bahawasanya juruaudit akan menilai setiap item-item di dalam rekonstruksi bank itu secara detail dan tepat, pada nilai yang tepat, pada tempat yang betul, untuk mengelakkan salah nyataan ataupun fraud lah, penipuan. Jadi prosedur yang kedua yang selalu digunakan oleh juruaudit untuk mengesan penipuan adalah bukti wang tunai. Jadi bukti wang tunai ini digunakan untuk menyatukan penerimaan dan pengeluaran tunai yang dicatat dalam buku entiti dengan wang tunai yang dimasukkan ke dalam ataupun dikeluarkan dari akaun bank sesuatu entiti itu. Jadi bukti wang tunai ini terdapat 4 elemen atau 4 lajur. Yang pertamanya adalah rekonstruksi bank untuk permulaan tunai. Yang kedua, penyesuaian wang tunai yang disimpan di bank dengan penerimaan tunai yang dicatatkan dalam jurnal penerimaan tunai. Yang ketiga, penyesuaian wang tunai yang dikeluarkan dari akaun bank dengan pengeluaran tunai yang dicatatkan di dalam jurnal pengeluaran. Dan yang keempat ialah rekonstruksi bank untuk tempoh akhir. Jadi tujuan utama untuk bukti wang tunai ini adalah untuk memastikan bahawa semua penerimaan tunai yang dicatatkan di dalam jurnal penerimaan tunai entiti dimasukkan ke dalam akaun bank entiti itu. Dan sebaliknya juga untuk pembayaran akan dimasukkan ke dalam jurnal pengeluaran sekiranya terdapat pengeluaran pada akaun bank. Yang kedua, memastikan bahawa tidak ada transaksi bank yang dihilangkan oleh dari catatan perakaunan. Contohnya apabila akaun bank mencatatkan pengeluaran tetapi pada jurnal pengeluaran tidak ada catatan. Jadi juruaudit dapat mengesan berlakunya fraud di situ. Jadi prosedur yang terakhir untuk mengesan fraud adalah ujian untuk kiting. Jadi apabila wang tunai itu telah dicuri oleh seorang pekerja, mereka akan berusaha untuk mengatasi kekurangan tunai itu dengan membuat kiting. Ini melibatkan pekerja yang memindahkan wang dari satu akaun bank ke dalam akaun yang lain dan merekod urus niaga secara tidak betul ataupun tidak cekap lah. Salah satu pendekatan untuk mengatasi fraud ini adalah penyediaan jadual pertukaran antara bank. Jadi juruaudit akan memeriksa setiap pindahan dengan menelusuri cek ke jurnal pengeluaran tunai dan penerimaan tunai pada tempoh akhir perakaunan dan ke rekonstruksi bank. Maksudnya juruaudit akan menilai semua cek-cek ataupun semua penerimaan dan pengeluaran yang berlaku dalam rekonstruksi bank tersebut untuk mengelakkan fraud itu. Sebagai contoh, jika sesuatu cek dilunaskan pada 2 Januari akan datang, ia seharusnya disenaraikan sebagai cek tertunggak pada rekonstruksi bank pada 31 Disember untuk akaun bank yang dikeluarkan. Jadi juruaudit akan mengesan penipuan sekiranya pekerja tersebut tidak merekodkan cek tertunggak tersebut pada rekonstruksi bank tersebut. Secara tidak langsung, penipuan dapat dikesan. Pelaburan audit iaitu audit investment. Entiti kebiasaannya akan melabur sekuriti di bawah entiti yang lain seperti stok terpilih, sekuriti hutang iaitu nota dan bond, dan juga bond hybrid. Perakaunan iaitu di bawah instrumen kewangan akan terkesan dengan pelbagai faktor seperti peratusan yang dimiliki entiti tersebut, nilai seksama dan juga lain-lain faktor. MFRS 19 telah menggariskan panduan untuk entiti bagaimana untuk merekodkan butiran kewangan bagi sekuriti pelaburan. Di bawah MFRS 132 menggariskan panduan untuk membentangkan instrumen kewangan. MFRS 7 menggariskan panduan untuk bagaimana untuk mendedahkan maklumat instrumen kewangan tersebut. Juruaudit hendaklah memastikan amaun yang ditunjukkan di penyata kewangan adalah betul dan tidak tersalah nyata secara material. Penilaian risiko kawalan iaitu untuk pelaburan. Perbincangan dalam pelaburan di bawah difokuskan untuk meminimumkan kemungkinan berlaku salah nyataan material. Walaupun strategi substantif telah diikut,
Juraaudit hendaklah memahami kawalan pelaburan untuk mengenalpasti salah nyataan yang mungkin akan berlaku di dalam entiti tersebut. Jadi, aktiviti penilaian dan kawalan berkaitan. Yang pertama adalah kejadian dan kebenaran. Sistem kawalan haruslah memastikan bahawa setiap pembelian atau jualan yang dilakukan di dalam syarikat ataupun entiti tersebut dilakukan oleh pihak yang berkelayakan sahaja. Pertamanya, entiti tersebut hendaklah mempunyai dokumen yang membuktikan berlakunya transaksi berikut. Kedua, segala aktiviti pelaburan haruslah disahkan oleh pihak atasan yang berkuasa supaya tidak berlaku sebarang salah nyataan ataupun fraud. Kelengkapan, entiti haruslah berterusan melaksanakan kawalan untuk memastikan segala transaksi direkod dan juraaudit harus menilai kebesaran operasi dalam kawalan entiti. Entiti haruslah mengiktiraf ledger subsidiary ke ledger am dengan kerap. Aktiviti pelaburan juga hendak disemak selalu agar semua dividen dan faedah yang diterima direkodkan dalam rekod entiti tersebut. Yang ketiga ialah ketepatan dan klasifikasi. Setengah isu ketepatan dan klasifikasi yang penting adalah berkaitan dengan sekuriti pelaburan. MFRS 139 dan 132 telah memberi panduan untuk merekodkan instrumen kewangan, termasuk panduan untuk pelaburan dalam sekuriti bagi setiap entiti. Standard telah membahagikan pelaburan kepada 3 kategori, iaitu yang pertamanya, sekuriti hutang yang di mana entiti berniat untuk memegang sehingga tarikh matang, iaitu hold to maturity investment, dan ianya akan direkod sebagai kos terlunas. Yang keduanya ialah hutang dan sekuriti equity yang dipegang bagi tujuan jualan, ialah trading investment. Dan yang terakhir ialah hutang dan sekuriti equity yang tidak berkaitan dengan 1 dan 2, ialah available for sale financial assets dan direkod sebagai nilai seksama, dan untung tidak realisasi dan rugi tidak termasuk pendapatan dan akan dicatat dalam komprehensif lain sehingga pendapatan direalisasikan. Yang keempat di bawah sub ini ialah pengasingan tugas. Jadual di bawah menunjukkan pengasingan tugas bagi pelaburan dan contoh kesalahan yang berkemungkinan berlaku atau penipuan fraud hasil dari konflik dalam tugas. Jika tidak menggunakan jadual ini untuk pengasingan tugas, entiti boleh menggunakan kaedah kawalan seperti pemerhatian yang kerap dilakukan oleh pihak atasan. Okey, seterusnya adalah prosedur substantif. Untuk auditing investment, which is pelaburan, lebih efisien jika follow strategi substantif. Okey, apabila auditor menetapkan control risk pada tahap maksimum, auditor akan melakukan extensive substantive procedure untuk mencapai tahap risiko pengesahan yang dirancang. Basically, audit procedure terbahagi kepada 2, iaitu test of details and analytical procedures. Dalam nature of audit, test of details atau ujian perincian jarang digunakan sebagai source of evidence. Move to procedure analysis substantif untuk pelaburan. Procedure analysis adalah bagaimana the information compare and relate the relationship based on our expectation. So, kita akan lihat income statement untuk membuat comparison dan relatekan dengan expectation kita. So, at the end, kita dapat ketahui apa yang kita dapat dengan yang telah kita jangka akan dapat. Okey, antara berikut
dapat digunakan untuk menilai kewajaran pelaburan secara keseluruhan. Pertama, perbandingan baki dalam akaun pelaburan tahun semasa dengan baki tahun sebelumnya iaitu tahun lepas setelah mempertimbangkan kesan aktiviti operasi dan pembiayaan tahun semasa terhadap tunai dan pelaburan. Next, perbandingan pendapatan tahun semasa dan pendapatan dividen kita comparekan dengan pendapatan yang dilaporkan untuk tahun-tahun sebelumnya dan dengan jagaan pulangan pelaburan. Last but not least, pengiraan semula pendapatan faedah tahun semasa menggunakan jumlah muka iaitu face value, sekuriti yang dipegang, faedah, kadar faedah dan tempoh masa yang dipegang. Test of details atau bahasa Melayunya ialah ujian perincian. Yang pertama adalah existence. Auditor perlu perform satu atau lebih mengikut audit prosedur ketika mengumpul bukti. Satu, pemeriksaan fizikal, pengesahan dengan issuer, pengesahan dengan custodian, pengesahan urus niaga yang tidak selesai dengan broker dealer, pengesahan dengan pihak lawan, membaca perjanjian yang dilaksanakan. Okey, sekarang kita berbincang tentang pelaburan. Juru audit biasanya memeriksa sekuriti tersebut. Semasa pemeriksaan fizikal, juru audit perlu mencatat nama, nombor siri, maturity date, pendaftaran atas nama entiti, kadar faedah, tarikh pembayaran dividen atau maklumat yang berkaitan mengenai sekuriti. Apabila sekuriti tersebut dipegang oleh issuer atau penjaga seperti broker iklan atau penasihat pelaburan, juru audit perlu mengumpul bukti yang mencukupi untuk assertion existence dengan mengesahkan adanya sekuriti tersebut. So, maklumat yang dapat dalam pengesahan perlu diselaraskan dengan rekod pelaburan entiti. Valuation and allocation. Pada awal sekuriti dibeli, auditor akan mencatat pada kos perolehan. Juru audit dapat mengesahkan harga pembelian dengan memeriksa invoice atau dokumen dengan broker. Juru audit juga mesti menentukan sama ada terdapat penurunan kekal dalam nilai sekuriti pelaburan. Berdasarkan piawai perakaunan, memberi petunjuk mengenai sama ada terdapat bukti objektif bahawa kerugian penurunan nilai sekuriti pelaburan diukur dengan kos pelunasan telah dilunaskan. Juru audit memeriksa penjualan sebarang sekuriti untuk memastikan bahawa nilai yang betul digunakan untuk merekodkan penjualan tersebut dan sebarang untung atau rugi yang telah direalisasikan. Okey, yang terakhir untuk ujian perincian pelaburan iaitu disclosure assertion, penegasan pendedahan. Firstly, sekuriti yang boleh dipasarkan perlu diklasifikasikan dengan betul sebagai held to maturity, trading dan available for sale. Second, sekuriti perdagangan iaitu trading harus dikelaskan sebagai aset semasa. Held to maturity and individual available for sale perlu diklasifikasikan sebagai aset semasa atau aset bukan semasa berdasarkan pihak pengurusan sama ada ia menjangkakan akan menukarkan menjadi wang tunai dalam masa 12 bulan atau tidak. Okey, dalam menilai kemampuan entiti untuk menyimpan sekuriti hutang hingga tempoh matang, auditor perlu mempertimbangkan beberapa faktor iaitu kedudukan kewangan entiti, keperluan modal kerja, hasil operasi dan tanggungjawab kontrak lain seperti undang-undang dan peraturan. Okey. Seperti yang telah saya beritahu,
Test of details atau ujian perincian ini jarang digunakan sebagai source of evidence kerana analisis prosedur telah merangkumi keseluruhan income statement pada tahun tersebut. Pengauditan pengukuran nilai saksama. Berdasarkan MFRS 13 menyatakan bahawa nilai saksama pada harga yang akan diterima bagi penjualan aset atau harga dibayar bagi memindahkan liability mungkin boleh dilihat atau tidak pada tarikh pengukuran. 3 tahap membezakan jenis input yang digunakan untuk mengukur aset dan liability yang berlainan pada nilai saksama yang bersesuaian. Tahap 1. Penilaian adalah berdasarkan harga yang dibuat di pasaran aktif untuk aset atau liability yang sama. Harga ini tidak perlu penyesuaian untuk mengukur nilai saksama. Digelar marking to market. Contohnya ialah saham. Tahap kedua pula ialah penilaian adalah berdasarkan harga yang dibuat selain di tahap 1 yang dapat dilihat untuk aset atau liability sama ada secara langsung atau tidak langsung. Tahap ini digelar marking to matrix. Contohnya ialah gadai janji. Tahap 3 ialah penilaian berdasarkan pertimbangan yang melibatkan andaian dari pihak pengurusan. Hal ini kerana kurang aktiviti di pasaran menyebabkan sukar untuk melihat bagaimana harga pasaran bagi aset dan liability tersebut ditentukan. Ini digelar sebagai marking to model. Contohnya ialah hartanah.